Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, halaman yang ke-20. Halaman yang ke-20. Dalam kurungan dan barang siapa. Dan barang siapa mencita-cita akan berbuat kebajikan, maka tiada dikerjakannya, nescaya disuratkan baginya suatu kebajikan. Maka jika ia mengerjakan dia, nescaya disuratkan baginya 10 kebajikan. Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani mengemukakan kepada kita berhubung tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kebajikan yang dikerjakan diganjari dengan 10. Kalaupun kebajikan itu tak dilakukan, tetapi dia bercita-cita untuk melakukannya, maka dia tetap meraih satu kebajikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan janji Allah ayat 160 surah Al-An'am. Ayat 160 surah Al-An'am, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sesiapa yang mendatangkan dengan satu kebaikan, maka baginya 10 ganjaran yang disediakan. Dan barang siapa cita dengan berbuat kejahatan, maka tiada dikerjakannya akan kejahatan itu, maka tiada disuratkan baginya suatu kejahatan. Dan jika dikerjakannya akan kejahatan, disuratkan suatu kejahatan jua. Kalau melakukan kejahatan, hanya satu sahaja balasan yang diberikan. Kalau bercita-cita melakukan kejahatan dan dia tidak melakukannya, sudah ada satu kebaikan ganjaran untuknya. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Janji Allah, satu kejahatan yang tergamak dilakukan, hanya diberi balasan dengan satu kejahatan juga. Allah berjanji, Allah Ta'ala takkan menzalimi hamba-hambanya. Kemudian maka turun ia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai kepada baginda Musa. Maka mengkhabarkan dia dengan dikurangkan 5 waktu, tinggal 5 waktu jua. Maka berkatalah baginda Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali olehmu ya Muhammad kepada Tuhan kamu, maka pohonkan ringan, maka bahawasanya umat kamu tiada kuasa demikian itu. Kalaupun tinggal 5 waktu, nasihat Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar mohon lagi dikurangkan. Agaknya berapa diminta tu ya? 1 waktu aja. Kenapa? Baginda Musa alaihissalam berdasarkan pengalaman bersama dengan bangsa Yahudi, Bani Israel. Ya, bangsa Yahudi Bani Israel memang tak ada kemampuan untuk pelaksanaan 5 waktu. Ya, apatah lagi umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya telah aku pergi datang kepada Tuhanku beberapa kali, hingga malulah aku akan Tuhanku, dan tetap ku serahkan pekerjaanku ini baginya. Maka tatkala itu menyeru oleh yang menyeru, sungguhnya telah aku lakukan yang ku fardu dan ku ringankan daripada hamba-Ku. Rasulullah mendengar satu seruan. Cukuplah, kerana sudah diberi keringanan dari 50 waktu kepada 5 waktu. Maka berkata Nabi Musa, turunlah olehmu ya Muhammad dengan nama Allah. Bismillah. Maka turunlah Nabi SAW dan Jibril, dan tiada lalu dengan beberapa jamaah daripada malaikat, melainkan berkata mereka itu baginya, kepada Nabi Muhammad SAW, salam penghormatan, salam penghargaan, salam kemuliaan. Kepada Nabi Muhammad SAW, wa alaika ya Muhammad bil hijamah marra ummataka bil hijamah. Wa alaika ya Muhammad, lazimkan olehmu ya Muhammad dengan berbekam, dan suruh olehmu umat kamu dengan berbekam. Antara perkara yang mula-mula sekali maknanya dinasihatkan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menerima amanah sembahyang fardu 5 waktu. Kerana sembahyang fardu 5 waktu itu ianya boleh menjadi bebanan, ianya boleh menjadi tekanan, ianya boleh memberi desakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa amanah untuk umatnya pelaksanaan sembahyang fardu 5 waktu. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu berlapang dada, memberi galakan, memberi kekuatan, rangsangan kepada umatnya dalam pelaksanaan sembahyang fardu 5 waktu, untuk meringankan fikiran, supaya tak dibebani. Itulah perkara pertama, dinasihatkan agar Rasulullah SAW berbekam. Dengan berbekam itu dapat mengeluarkan yang disebut fuduli, darah-darah lebihan, juga disebut darah-darah kotor, dapat dikeluarkan, meringankan fikiran, supaya dapat memberi galakan kepada umatnya dalam pelaksanaan sembahyang fardu 5 waktu. Faidatun, ini satu faedah. Adapun berbekam itu terlebih afdal daripada berpetik. Apa beza berbekam dengan berpetik?
Jadi kalau sebut berpetik, berpetik itu sekadar menggunakan jarum. Kita ambil jarum halus, ambil jarum yang halus, kita letakkan pada mana-mana bahagian untuk dikeluarkan darah. Tu berpetik. Jadi berpetik ni kaedah mengeluarkan darah dengan cara menggunakan jarum yang halus. Berbeza dengan berbekam. Adapun berbekam mengeluarkan darah tetap menggunakan jarum, tetapi dengan kadar isi padu yang lebih pada tempat-tempat yang tertentu, pada bahagian-bahagian yang tertentu. Dia kalau berpetik, lazimnya dibuat di bahagian kaki. Lazimnya berpetik dibuat di bahagian kaki. Kalau berbekam, lazimnya di bahagian kepala. Begitu juga di bahagian dada dan di bahagian belakang bahu. Jarang maknanya berbekam ni di bahagian kaki. Dalam perubatan Cina tetap menggunakan istilah berbekam, tetapi apa yang dia buat sebenarnya kaedahnya berpetik. Pengalaman dulu pernah buat berpetik, aku panca dan berpetik dekat apa nama tu, apa ni, Taman Tun Aminah. Dulu yang buat pada kaki berpetik, dan lepas tu aku panca. Walau bagaimanapun kerana kos begitu tinggi, 3 kali je berpetik. Buat dekat situ tu kerana itulah satu-satunya aku panca yang mendapat pengiktirafan daripada KKM. Itu je. Jadi berbekam ni kalau ada tempat yang mendapat perakuan daripada KKM, ialah kerana tertakluk dengan akta. Itu je. Baik. Adapun berbekam itu terlebih afdal daripada berpetik, dan sunat berbekam pada syarak dan pada tabib jikalau ada sesuatu yang berkehendak kepadanya. Kalau ada keperluan untuk berbekam, silakan. Amat digalakkan. Atau sebab banyak darah, apabila didapati bahawa banyak darah, tu namanya fudul. Dengan kata lain, kalau darah tu dah berlebihan, darah tu kotor. Atau berat tubuhnya, atau lainnya. Istimewa pula pada negeri yang panas, seperti negeri Hijaz. Jadi amalan berbekam ini terutamanya kepada negara-negara yang cuacanya panas. Seperti sabda Nabi SAW, al-hijamatu yaumas sulasa li sab'i asyarah minasyahri dawa'un lida'i sanatin. Bermula berbekam itu pada hari Selasa, pada 17, betul kan pada 17 hari bulan daripada tiap-tiap bulan. Digalakkan 17 hari bulan. Sebolehnya hari Selasa. Hari Selasa 17 hari bulan. Kalau tidak pun
Selepas 17 hari bulan, 19 hari bulan, 21 hari bulan yang jatuh hari Selasa. Hari Selasa yang jatuh pada 17, hari Selasa yang jatuh pada 19, hari Selasa yang jatuh pada 21. Kenapa mesti hari Selasa? Baik, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, hari Selasa tu yang Rasulullah sabdakan, wa sulasa wa yaumu sulasai yaumu ba'sin wa hadidin. Hari Selasa itu adalah hari ba'sin, hari berdepan dengan kesukaran, dan hari keras, sebagaimana kerasnya besi. Bukan bermakna hari Selasa ni tak baik. Hari Selasa lah hari yang penting, kerana hari itulah kita nak kenal pasti apa punca kelemahan, apa punca kecacatan, apa punca kekurangan pada diri kita maupun pada urusan kehidupan kita. Ni yang 21 semua bulan Islam kan? Bulan Islam. Ialah bulan-bulan berdasarkan gerakan ketara bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maknanya hari bulan lah, bukan hari matahari. Belas hari bulan daripada tiap-tiap bulan, ubat setahun. Riwayat Imam At-Tabrani. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-hijamatu fi ra'si syafa'um min sab'in iza ma nawa sahibuha minal jununi was-sada'i wal juzami wal barasi wan nu'asi. Ubah itu wan nu'as, alif lam nun ain alif sin, wan nu'asi, wan nu'asi, sakit mengantuk, wa waj'id darsi, wa zulmatin yajiduha fi ainaihi. Bermula berbekam pada kepala itu ubat daripada 7 penyakit. Apabila meniatkan empunya dirinya itu, pertama, memelihara daripada penyakit gila. Penyakit gila. Gila puncanya 3. Bebanan, tekanan, desakan. Tak dapat nak dikawal. Apabila berdepan dengan 3 ni, bebanan, tekanan, desakan, datang gila. Tu buang, keluarkan darah kotor tu dengan cara berbekam. Dan keduanya daripada penyakit, daripada penyakit baik yang disebut di sini wasida. Wasida, wasada ni adalah penyakit yang dimaksudkan di sini sakit kepala. Soda'a tu pening kepala, pening je. Kita kata sidak tu yang bahasa moden kita apa? Migraine. Difficult. Wal juzam tu,
wal juzam tu ketiga daripada penyakit. Juzam tu adalah kusta. Bukan budak, kusta. Penyakit kusta. Tu bahasa lama. Dan keempat penyakit sofa, al-baras. Al-baras, penyakit sofa. Sofa ni sebenarnya dia adalah, kalau disebut daripada perkataan Arab, baras, barasun, barah. Jadi apabila kulit tu jadi barah, barah ni merangkumi semua. Barah kulit, barah, dia kena puncanya darah. Barah daging, barah tulang. Dia apabila penyakit tu tak dapat dikesan puncanya, tapi menyebabkan mati dia punya sel tu, maka disebut barasun, barah. Jadi kalau orang yang kena baras di sini, sebenarnya dia barah kulit. Cantiknya manusia pada kulit. Kalau dia kena baras tu, barah kulit, sopak tu dah tak rupa manusia. Walau bagaimanapun, kerana orang putih ni, dia ikut cara perubatan Imam Ibn Sina. 3 penyakit ni dia akan ditempatkan di satu hospital. Gila, kusta, sopak. Hospital Tampoi itu tu merangkumi gila, kusta, sopak. Dia tak boleh dengan hospital biasa. Kenapa? Dia penyakit berjangkit. Kalau orang gila letak kat HSI, nanti semuanya jadi gila. Kalau orang tu kena sopak, letak dekat HSI, nanti semua sopak. Dia kena asing. Penyakit yang mengaibkan. Dan yang kelima, kelima daripada sakit mengantuk, an-nu'asu, mengantuk. Dan keenam daripada sakit gusi, waj'ud darsi. Dan yang ketujuh daripada penyakit kelam yang didapat akan dia daripada 2 matanya. Tu penyakit kelam. Antaranya kita boleh sebut rabun. Tapi lebih kepada rabun warna. Orang kalau rabun warna ni tak tak dapat lesen memandu. Rabun warna, dia tak dapat nak bezakan. Kerana benda ni dapat dibezakan dengan warna. Kalau orang dulu dia sebut merah itu saga. Pokok saga pun dah tak ada. Biji saga pun tak ada. Itu biji saga tu warna merah. Merah itu saga. Jadi orang akan faham, dapat membezakan mata benda, harta benda, apa benda dengan warna. Kalau dah rabun warna, duit kepal pun tak ada nilai. dia tak dapat nak beza. Dia tak dapat nak beza antara nilai ringgit tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-hijamatu ala riqi amsan wa fiha shifaun wa barakatun wa yazidu fil hifzi wal aqli fahtajamu ala barakatillah yaumal khamis wajtanibul hijamata yaumal jumu'ati was sabti
wa yaumal ahadi wahtajamu yaumal isnain wa thulatha fa innahu al-yawma alladhi 'afa Allahu fihi Ayub minal bala wajtanibul hijamata yaumal arba'a fa innahu al-yawma alladhi ubtuliya fihi Ayub wa ma yabdu juzamun wala barasun illa fi yaumil arba'i wa fi lailatil arba'i. Bermula berbekam sebelum lagi makan itu terlebih patut, dan padanya barakah dan bertambah akal. Maka berbekam olehmu atas barakat Allah Ta'ala pada hari Khamis, dan jauhkan berbekam pada hari Jumaat dan hari Sabtu dan hari Ahad, dan berbekam olehmu pada hari Isnin dan hari Selasa. Maka bahawasanya ia hari yang disembahkan Allah Ta'ala padanya Nabi Ayub daripada bala, disembuhkan. Hari yang disembuhkan Allah Ta'ala padanya Nabi Allah Ayub daripada bala, dan dijauhkan olehmu berbekam pada hari Rubuk, hari yang keempat, hari Rabu. Hari Rabu. Maka bahawasanya ia hari yang dibalak padanya Nabi Ayub, dan tiada nyata penyakit penyakit kusta dan sopak. Tiada dinyata penyakit kusta dan sopak melainkan pada hari Rabu atau pada malam Rabu. Riwayat Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Al-hijamatu tukrahu awal al-hilali wala yurja naf'uha hatta yang kusal hilal. Bermula berbekam itu makruh pada awal bulan, dan tiada harap manfaatnya hingga kurang bulan. Riwayat Ibnu Habib. Maka adalah hadis yang tersebut, pilih berbekam ini tersebut dalam Jami'us Saghir, perhimpunan hadis-hadis. Hadis semua itu dihimpunkan, hadis-hadis pilihan ada kat rumah kita ni. Dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti dan disyarahkan dalam kitab Faidul Qadir oleh Asy-Syaikh Al-Manawi. Bagi Alamah Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah ta'ala alaihi. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'idin. Ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.